rasa mungkin terpancar di social media lah bila dikenakan hukuman bawah seksyen ni. Tapi di balik kepuasan tersebut, kita perlu sedar betapa sukar dan rumitnya proses pensabitan kesalahan dalam situasi serius ini. Dalam konteks ni, hakim-hakim yang menangani kes 302 kanun keseksaan ini adalah sangat rumit. Saya dengar begitu apa yang saya bacakan. Ini akan meremehkan setiap fakta yang dibentangkan sekecil mana pun ia mungkin. Harus membawa bukti kukuh. Siasatan kena teramat mendalam sebab dan kredibiliti saksi harus dikekalkan pada tahap tertinggi lah. Dan pentingnya bukti kukuh menjadi penekanan di mana pendakwaan perlu meyakinkan mahkamah bahawa kesalahan bukti bunuh tersebut adalah memang ada niat membunuh. Itu masalahnya kan. Dan melampau keraguan yang munasabah atau beyond reasonable doubt. Sebab ini soal nyawa yang nak dikenakan hukuman mati kepada si pelaku tu. Jadi ini adalah satu tuntutan yang tinggi dan setiap aspek keseluruhan perlu dijelaskan secara terperinci lah umumnya. Sebagai contoh, dalam kes adik Zahrif ni, niat membunuh tu menjadi faktor utama yang perlu dibuktikan oleh pihak pendakwaan. Waalaikumsalam ZD D'Souza. Ini membuka ruang untuk peguam bela suspek menggunakan berbagai hujah untuk menafikan fakta yang kononnya dia ada niat membunuh. Dan kes serupa yang melibatkan Seksyen 302 sebelum ini mungkin mengakibatkan pindaan ke atap pengangkutan jalan dengan hukuman yang lebih rendah lah, bergantung kepada kehadiran niat membunuh dia tu. Macam mana pun kita kena faham peringkat awal kes ini adalah terlalu cepat untuk kita buat kesimpulan lah. Tetapi kita faham sensitiviti masyarakat ni berkaitan dengan sesuatu yang terlalu, macam mana kita nak bermula dengan kemarahan tu sendiri kan. Dan proses pembicaraan akan mengungkapkan seluruh cerita dan kita harus menunggu hingga akhir lah untuk menilai, membuat penilaian yang adil. Dan keputusan peguam negara untuk menuduh suspek di bawah 302 memberikan kelegaan pada netizen lah, kan. Menunjukkan tindakan tegas terhadap kesalahan yang begitu serius. Tapi kita perlu ingat bahawa dia pun ada keluarga, dia pun ada isteri, dia ada anak. Jadi janganlah dikecam isterinya yang juga cikgu di sekolah tersebut. Dosa suami dia bukan dosa isteri dia, bukan dosa anak dia. Janganlah nanti anak dia pulau dan sebagainya kan. Anak dia kecil lagi, tak silap saya. Tak tahulah dia ada berapa anak. Tapi yang salah adalah bapa dia kan. Yang mengikut amarah adalah bapa dia. Jadi kita kena berlapang dada lah. Dan harga yang sangat mahal perlu dibayar. Perlu dibayar oleh seseorang yang mengikut amarah. Dan seorang pelajar rem motor mengganggu ketenteraman awam. Kita tahu tak siapa suka berkenaan dengan bunyi bising tu. Aku pun kalau ada budak-budak motor yang modify exhaust yang lalu tepi rumah rasa nak baling aja. Kadang-kadang dia sengaja lalu ke rumah kita tu, dia bunyi lebih kuat lagi kan, dia rem motor dia. Akhirnya kita tengok akibat yang terjadi hari ni kepada adik-adik yang rasa nak tukar pada exhaust yang bunyi bising dan sebagainya. Ambil ini sebagai pengajaran. Masyarakat umumnya tak suka pada korang yang membuat bising secara sengaja ni. Sebab bila kau modify exhaust kau dengan bunyi yang begitu kuat, itu akan mengganggu ketenteraman awam. Jadi pengajaran di sini untuk adik-adik di luar sana yang korang rasa korang nak ikut perkembangan, bingit telinga betul, perkembangan semasa, yang kau rasa kau nak show off, ataupun kau rasa kau nak menunjuk kat kawan-kawan kau dah tukar exhaust kau lagi power. Saya tengoklah beberapa pertemuan diorang ni, mak-mak motor kan, diorang pergi dekat exhibition, diorang pergi kat, adalah yang diorang berkumpul masing-masing duduk bertanding siapa exhaust yang paling kuat sekali, duduk rem macam tu kan. Ya Allah, ya Tuhanku, dek,
there's nothing you get from there lah. Konvoi dan sebagainya, there's nothing you get from there. Mungkin orang yang macam polis tu dia dah 40-an. So orang yang ke arah dewasa ni, they need more peace than you. Exactly kan. Orang muda-muda mungkin tak kisah bunyi bising. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, mak-mak kereta dia pasang speaker besar-besar tu kan. Speaker besar-besar tu dia buka tingkap, dia buka volume lagu tu, dush 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 macam tu. Yang itu pun kita menyampah juga. Walaupun masa tu aku ni sebagai budak lagi tak tahu apa kan. Aku tengok macam tu, buat apa dia nak pasang lagu dalam kereta dia untuk orang kat luar dengar. Kan? Ini adalah satu trend lah yang dia orang rasa dia orang perlu ikut dan menunjuk, wow hebatnya dia pasang lagu besar kan. Dia bangga dengan puak dia je lah. Tapi akhirnya adik yang menjadi mangsa kepada trend ini, trend exhaust bising ni, harus membayar harga yang sangat mahal lah. Dan seorang pegawai polis yang panas baran, gagal kawal perasaan marah, akhirnya bertindak melalui melanggar mati seorang pelajar yang rem motor ni. Dan akibatnya dia dituduh membunuh dengan niat dan risiko hilang pekerjaan, rumah tangga bergolak, gelap masa depan dan sebagainya. Bakal menjadi, mungkin juga kalau disabitkan bersalah 302 ni adalah hukuman mati. Kesimpulannya, pengajaran untuk kita semua, sentiasa ingat setiap tindakan kita ada harganya dan perbuatan kita ni kena ingat orang sekeliling lah. Mungkin akan mengakibatkan ketidaktenteraman dan sebagainya. Mungkin murah, mungkin mahal, kita tak tahu yang mana satu kan. Ada yang kata rem motor je pun. Ya, rem motor ni nampak kecil, tapi lihatlah apa yang berlaku, implikasinya. Tak semua orang boleh bersabar dengan semua tindakan kau kan. Kita tidak tahu, mungkin ada psikopat yang berdekatan sekeliling kita, orang yang ada masalah mental. Masa kau rem tu, orang yang ada masalah mental ni dia tak boleh tertekan. Dia tak boleh mengalami tekanan mental tu. Jadi dia mungkin bertindak di luar jangkaan. Lihat apa yang terjadi sekarang. Jadi pada ibu bapa, tengok sama anak-anak lah kan. Jaga keluarga kita dan sebagainya. Semoga Tuhan mempermudahkan segala urusan untuk kedua-dua belah pihak keluarga. Dan juga isteri kepada pelaku tu, dia pun dalam keadaan yang amat tertekan. Dia tu cikgu, saya kesian lah juga. Saya faham kalau kita duduk tempat dia, kita pun tak minta benda tu berlaku begitu kan. Okay, satu lagi isu yang menjadi persoalan oleh walaun-walaun ni, yang diorang mainkan, termasuklah si Wan Muhammad Faizal ni kan, berkenaan dengan Lim Kit Siang, berkenaan dengan PM daripada bukan kalangan orang Melayu. Adakah persoalannya, adakah Lim Kit Siang ni cetuskan ketegangan? Okey, Tan Sri Lim Kit Siang bercakap di London bersama pelajar dari rakyat Malaysia tentang impian Malaysia. Apa yang ditekankan oleh Lim Kit Siang ialah perlembagaan persekutuan, sama ada selepas merdeka atau selepas pembentukan Malaysia. Tidak mensyaratkan PM mesti datang daripada orang Melayu. Ramai orang Melayu sendiri yang tidak baca perlembagaan persekutuan menganggap PM mestilah dari kalangan orang Melayu. Dan kekeliruan ini mungkin timbul daripada perlembagaan negeri-negeri Melayu seperti Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan itu sendiri. Betul tak? Jadi negeri-negeri ini dia meletakkan syarat bahawa menteri besar mestilah daripada orang yang Melayu. Okey, di dalam politik, selain daripada merujuk perlembagaan persekutuan, kita juga wajib memahami real politik. Ahli Parlimen Melayu berjumlah 120 orang, lebih daripada 112 orang untuk membentuk kerajaan dengan majoriti mudah. Jumlah penduduk Malaysia juga menyaksikan 70% adalah bumi putra dengan lebih 58% dari kalangan orang Melayu. Dan kadar kelahiran orang Melayu juga tertinggi, iaitu 2:1 orang lah, lebih kurang lah. Sebab itu, Bapa Kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman merasakan
mengikat jawatan PM dengan perlembagaan bukanlah satu keutamaan kerana beliau faham demografi tanah Melayu dan Malaysia di sini. Sekejap, saya nak jauhkan sikit. Okey. Jadi negeri-negeri Borneo juga tidak akan mengundi menyertai Malaysia jika awal-awal lagi perlembagaan menyaratkan bahawa jawatan PM mestilah orang Melayu. Malah cadangan Wan Faisal supaya perlembagaan persekutuan dipindah agar hanya orang Melayu saja yang boleh jadi PM akan ditolak mentah-mentah oleh Sabah dan Sarawak. Betul tak? Orang Melayu harus faham bahawa selain daripada perlembagaan membenarkan orang bukan Melayu menjadi PM, perlembagaan yang sama juga menjamin Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kuasa Raja-Raja Melayu dan hak Bumi Putera dari segi kuota pendidikan, lesen dan pekerjaan sektor awam. Dan isu PM daripada kalangan Melayu ni sebenarnya bukanlah satu isu pun. Tadi yang nak naik tu naik balik sebab siapa nama tak saya tak tengok, Syahrizan ke apa tadi. Sebab line saya tak tahu live saya memang problem. Jadi korang kalau terjatuh bukan saya kick tapi korang sebab TikTok tu sendiri. Saya tak faham kenapa TikTok berlaku kejam kepada saya. Saya tak tahulah kenapa TikTok buat macam tu. Sebab TikTok lately dia live orang lain okey je, live saya je, okey? Okey? Naik balik. Siapa tadi? Yang nak naik tadi? Sila naik balik Okey. So isu daripada PM yang daripada kalangan bukan Melayu ni sebenarnya bukan satu isu pun. Walaupun dibenarkan perlembagaan, hanya masa memerlukan ataupun menentukan sama ada ia berlaku atau tidak. Waalaikumsalam baby tempura. Dan Amerika Syarikat memerlukan 230 tahun untuk mendapat presiden kulit hitam yang pertama. Dan United Kingdom pula memerlukan lebih kurang 800 tahun. 300 tahun. Untuk kaum pendatang menjadi PM pertama. So tajuk ini sebenarnya lebih banyak diperkatakan. Dan 66 tahun kemerdekaan Malaysia sebenarnya masih muda dibandingkan dengan US dan UK lah. Walaupun kenyataan itu tak ada salahnya dari segi undang-undang dan perlembagaan, tetapi dari segi politik banyak masalah lah. Dalam politik kita bukan sahaja perlu bercakap dan berjuang soal kebenaran, tapi juga perlu mengelakkan peluru kepada musuh. Jadi saya nampak Lim Kit Siang ni yang dia keluarkan kenyataan itu tiada masalah, tetapi ianya memberi peluru kepada pihak musuh, itu sahaja. Kan? Apatah lagi jika peluru tersebut mampu meretakkan kerajaan kita yang terdiri daripada berbagai komponen di dalamnya. Jadi kalau kita ni nak ubah perlembagaan seperti Wan Faisal kata, pindah perlembagaan supaya PM ni daripada PM Melayu saja. Pertama saya nak kata, kenapa masa kamu berkuasa kamu tak buat? Kamu tak pernah titik berat berkenaan dengan sama ada PM dalam perlembagaan itu menyebut PM harus daripada orang Melayu saja atau tidak. Kan? Dan masa kamu menjadi pembangkang ni baru kamu nak bising. Bila Lim Kit Siang berkata sedemikian. Saya rasa Muhammad Faizal ni dia tak baca perlembagaan dan dia lupa kepada perlembagaan. Dan sekarang ni baru dia nak menyalak. Lepas itu kalau kita tengok, benar kita tak setuju apa yang diucapkan oleh Lim Kit Siang. Tetapi masalahnya sekarang ini dalam perlembagaan itu tidak pernah menyatakan PM hanya daripada orang Melayu sahaja. Tapi kita tengok demografi politik kita terdiri daripada ramai orang mana? Orang Melayu. Kita 70% pengundi orang bangsa Malaysia kita ni daripada Bumi Putera. Jadi kalau kita nak jadikan isu, benda yang mungkin lambat lagi nak terjadi. Kan? Dan kalau kita dapat lihat, kalau pengundi kita rata-rata daripada Bumi Putera, bagaimanalah DAP ni nak jadi Perdana Menteri? Tak mungkin lah. Kan? Okey, silakan Encik J, ada apa? Assalamualaikum Datuk. Saya nampak Datuk lalu. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Bincang ke apa ni? Tajuk kau? Bincang ke apa? Wow, tengok Datuk dah bagi gift dah. Patutnya Abang J tolak ni Datuk jangan bagi kat dia.
Terima kasih Datuk Salim. Okey, kita bincang berkenaan dengan tadi saya adalah cerita berkenaan dengan ABJ ni nak kecek gapo mengenai Perdana Menteri daripada orang Melayu ke ataupun bangsa lain boleh menjadi Perdana Menteri ke gapo? ABJ nak kecek ni. Acu ayak. Kecek pasal anak 500 tu. Nak beli dalam online tu. Boleh sangatlah. Muganya kita beranilah. Tu. Kita beli. Terima kasih Datuk Salim Sultan Pemurah. Okey. Apa masalahnya dengan cukai tu? Tak payah lagi ke? Duduk terang banyak kali dah. Yalah, bapa orang buat cukai rakyat susah. Nak kena ke cukai. Bukannya orang beli, orang ramai ni beli, bukannya company besar pun. 500 lah bawah je kena cukai tu. Okey, itu je. Saya kesal lah kajian sekarang ni. Sangat kesal lah. Barang yang dikenakan cukai tu. Rakyat duduk dengan susah. Demo tambah pula dengan cukai. Dengan cukai banyak tu. Tak payah belilah. Tak payah beli. Tak payah beli. Kalau rasa susah tak payah beli. Bukan gitu yang ni. Sebab itu yang kena cukai tu barang import daripada China, daripada Thailand, daripada Vietnam, daripada Indonesia, daripada seluruh ASEAN lah. Ya, ataupun negara luar. Banyak kaya rakyat sekarang beli barang China, Taiwan. Barang luar, barang luar. Kita yang import barang China lepas tu dijual balik bukan direct daripada China. Okey, saya bagi contoh. Sekarang ni cukai barang import bernilai rendah ni diluluskan tahun 2022 Pak J dalam belanjawan untuk 2023. Masa tu Ismail Sabri dalam kerajaan yang luluskan, yang sokong berkenaan dengan cukai LVG ni Pak J adalah Perikatan Nasional. Masa itu korang yang jadi kerajaan, korang yang luluskan cukai ni. Masa itu tahun 2022. Dalam belanjawan 2023 bulan 10. Walaupun dilulus oleh Ismail Sabri tak boleh batal ke? Kajian ada kuasa ke sekarang ni? Sekarang ni kita ni nak menaikkan ekonomi negara kita ke nak menaikkan ekonomi China? Saya tanya Pak J. Saya kita ni nak menyokong. Kita nak menyokong peniaga kita ke kita nak menyokong peniaga daripada China tu? Okey, yang kedua, saya nak beritahu Pak J, cukai ni, okey, kita ni pengeluar negara kita, orang-orang yang keluarkan barang kena